Okey, kita mulakan kuliah kita. Hari ini kuliah hadis. Muka surat 83, hadis yang nombor 14 ya. Okey, siapa nak baca silakan buka mic ya. Yang nak baca buka mic. Silakan. Hadis 14. Okey, sila. Boleh? Sila. الساحر والمزمل رضي الله عنه قال Rawahu Muslim. Ya. Baik ya, hadis yang ke-14 ini, hadis riwayat Muslim. Ia menerangkan ya bahawa Nabi menyuruh kita umatnya supaya kita bertaubat kepada Allah. Maknanya kalimah-kalimah taubat, perkataan astagfirullah ni maknanya jangan ya sampai lekang di mulut ya. Maknanya jangan kita sampai jangan sampai tertinggal lah sebutan tu di mulut ya. Jadi Nabi katanya, fa ini atubu fil yaumi mi'ata marrah. Nabi kata, sungguhnya aku bertaubat pada satu hari 100 kali. Artinya, kalimat taubat yang diucapkan oleh Nabi satu hari tak kurang daripada 100 kali ya. Kalimat taubat itu adalah kalimat contohnya astagfirullah. Itu adalah kalimat taubat. Apa makna astagfirullah? Aku minta ampun kepada Allah. Astagfirullah. Ya, orang yang tak mau menyatakan taubat atau ampun kepada Allah ni, dianggap orang ni sombong. Seolah-olah dia ni tak ada dosa. Nabi yang maksum pun tak kurang mengucapkan taubat sampai 100 kali dalam satu hari. Ya, jadi kita, ya apa salahnya kalau kita mengucapkan kalimah astagfirullah ni jadi kebiasaan di mulut. Ya. Sikit-sikit kita sebut astagfirullah. Ya, terlupa astagfirullah. Ya. Dan apa saja yang kadang kita kita sebut astagfirullah. Jadi ini ucapan itu lazim di mulut. Ya. Jadi Nabi kata dia mengucapkan istighfar itu tak kurang daripada 100 kali dalam satu hari ya. Sebab itulah saya syorkan kalau musim-musim wabak ya, eloklah kita baca astagfirullah tu selalu 3 kali lepas solat. Bacalah 100 kali. Pendek je astagfirullah tu kita buat 100 kali. Ya, mudah-mudahan ia dapat menolak ya wabak ya musim itu. Dan begitu juga zikir ini adalah zikir yang terbaik kalau kita sedang sakit. Ya, sebab kalimat zikir ini dapat meringankan segala beban-beban yang kita tanggung. Ya. Jadi kalimah astagfirullah ini memang cukup baik kalau orang tahu. Ya. Jadi dalam masa wabak, dalam masa ya kita sakit, ya banyakkanlah zikir astagfirullah. Ya. Itulah yang terbaik ya. Sebab fadilatnya cukup besar. Baik ya, kandungan hadis, terbaca kandungan hadis. Lagi sambung, kandungan hadis. Sebelah dia. Kandungan bawah dia. Tak, bawah dia. Kandungan. Ya.
Ha? Quran surah. Quran surah. Lagi? Ayat 31. Ayat 31. Jadi dalam hal taubat ini, Nabi menganjurkan sebenarnya untuk keseluruhan umat, bukan untuk Nabi saja, tapi untuk keseluruhan umat Muhammad, supaya bertaubat. Dan syarat taubat itu ialah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sebab ikhlas itu akan membawa kepada penerimaan taubat daripada Allah Ta'ala. Jadi jangan kita sangka bahawa kita ini tidak bersalah, kita tidak berdosa. Sebenarnya banyak perkara mungkin harian, sengaja atau tak sengaja, kita telah melakukan dosa-dosa. Jadi oleh itu, banyakkanlah bertaubat sebagai satu pemadam daripada dosa itu. Dan ayat Quran pun menerangkan perkataan tubu. Artinya tubu ini ialah perkataan jamak daripada perkataan tub. Jadi bila tubu tu maknanya jamak, ramai. Artinya diharapkan semua orang-orang mukmin hendaklah bertaubat kepada Allah, sebab ia akan membawa kepada kejayaan. Salah satu daripada orang yang dapat masuk syurga kerana diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Baik, kita sambung lagi, sikit lagi. Secara jelas. Baik, dalam ayat ini memberi satu penjelasan, iaitu penjelasan keseluruhan. Illal ladzina tabu. Jadi pertama sekali dikecualikan orang yang bertaubat. Yang kedua aslahu. Aslahu makna dia memperbaiki diri daripada kesalahan-kesalahan. Kalau seandainya dia dulu melakukan kejahatan, maka dia kena perbaiki diri, tidak akan melakukan lagi. Yang ketiga, wa'tasamu billah, mana berpegang teguh dengan Allah. Berpegang teguh dengan Allah ni maksudnya ialah berpegang teguh dengan agama Allah. Itu yang dimaksudkan, jangan kita sampai tergelincir daripada agama Allah. Yang keempat, wa akhlasu dinahum, dan mengikhlaskan agama mereka lillah kerana Allah. Jadi dalam menjalankan keagamaan tadi, hendaklah berlaku ikhlas kerana Allah. Sebab seandainya ia tidak ikhlas, semuanya yang di awal tadi tidak ada arti buat dia. Jadi diakhiri dengan akhlasu dinahum. Dia kena berlaku ikhlas terhadap agama mereka kerana Allah. Barulah digolongkan orang ini bersama orang mukmin, dan bakal Allah berikan ganjaran yang besar, terutama kepada orang-orang yang munafik, berpura-pura dalam beragama. Kalau dia tidak
melalui proses kalimah ini, kata-kata ini, artinya dia tidak disamakan lagi bersama orang mukmin. Ya, sebab nak dikategorikan ya bersama dengan orang mukmin, ya hendaklah dia melalui 4 perkara. Taubat, memperbaiki diri, berpegang teguh dengan agama Allah dan berlaku ikhlas dalam agama kerana Allah. Itu syarat-syarat dia. Dan diakhiri dengan memperbanyakkan mohon ampun. Ya. Itu dikatakan perkataan astagfirullah ni, ya kita biar perbanyakkan. Sebab itulah kalimah taubat. Ya. Dan kalimah taubat ini bergantung pada ya apa-apa yang kita boleh hafal lah. Ya. Kalau seandainya ya kita menggunakan kalimah taubat Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah kalimat taubat Nabi Adam. Itu pun baik. Ya, kalimat taubat itu. Ya. Ataupun ya kalimah zikir yang berbentuk taubat juga. Ya, seperti Nabi Yunus alaihissalam. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu adalah di antara zikir ya kalimah taubat. Begitu juga dengan ya lain-lain yang dikatakan sebagai ya penghulu istighfar. Nah, itu semua ada di antara kalimah-kalimah taubat. Tapi yang pendek ialah ucapan astagfirullah. Itulah yang paling pendek kalimah ya taubat. Ya. Baik ya, habis mengenai tentang hal ya taubat. Yang di atas kita sambung hadis yang ke-15. Ya, siapa nak baca atau nak teruskan lagi? Orang yang sama atau orang lain nak baca? Terpulang ya. Hadis yang ke-15. Nak baca? Okey, sila. Ya. Ya. Terus.
Okey, semak dulu ya. Ini hadis ya yang menerangkan ya doa terbalik. Ya, doa terbalik. Kenapa doa terbalik? Sebenarnya bukan ya dia salah, tapi oleh kerana terlampau gembira, ya, dia sudah mengatakan bahasanya terbalik. Ya. Baik, apa ceritanya? Cerita ni ialah diterangkan katanya khadam Rasulullah. Ya, satu hari dia berjalan membawa kenderaannya iaitu unta dan juga bekalan-bekalan makanan minumannya. Ya, macam kita dalam kereta ada bekalan makan minum, contohnya macam tu. Ya, kerana kita nak berjalan jauh. Dan ya, pada masa itu bayangkanlah kalau menempuh padang pasir, apa yang ada? Ini makanan apa yang ada kat tengah padang pasir? Ya, antara Mekah dengan Madinah contohnya. Ya, sebelum ini. Ya, ada apa-apa? Ada apa yang nak disinggah untuk makan dan minum? Tak ada. Tak ada tempat persinggahan. Jadi, ya, kalau seandainya bekalan itu hilang, tak ke sesuatu yang paling ya sedih sekali. Jadi, dalam dia berjalan tadi, di tengah padang pasir, kenderaan tadi telah meninggalkan dia, lari meninggalkan dia. Sedangkan kat situ ada makan dan minum. Ya. Macam mana dia tak dapat nak kejar? Ya, dia menghilang begitu saja. Ya, jadi ya, memang kalau kita boleh menangislah. Nak minum apa, nak makan apa. Ya, perjalanan jauh lagi. Ya. Tak ada satu pun tempat air. Mana ada perigi, mana ada sungai. Ya. Jadi, ya, dia pun ya putus asa. Putus asa sangat. Ya. Lalu dia berbaring ya, di tempat pohon, di satu pohon yang dia katakan boleh berteduh lah. Sebab terlampau panas. Walaupun pohon tu tak besar pun, pohon kecil pun boleh berteduh pun tak mengapa. Ya, dia pun berbaringlah kat situ. Tak boleh nak buat apa lagi. Ya. Jadi, ya, setelah dia terjaga atau matanya terbuka tadi, tiba-tiba tengok untanya ada di sisinya, berdiri. Ya Allah, punyalah dia bersyukur sangat kepada Allah Ta'ala. Gembira sangat. Ya, kerana ya, kenderaan tu dah ada di sisi dia balik, datang balik. Ya. Lalu dia berdoa apa? Yang last kali tengok hadis tu. Allahumma anta abdi. Wahai Allah, engkaulah hambaku. Wa ana rabbuka. Dan aku Tuhan engkau. Terbalik. Terlampau gembira. Dia kata, ya, engkau hambaku, aku Tuhan engkau. Sepatutnya apa? Sepatutnya kita mengatakan, ya Allah, aku adalah hamba-Mu dan engkaulah Tuhanku. Patutnya macam tu.
ya, terlampau gembira, tak sedar. Dia mengatakan, ya, ya Allah, engkaulah hamba-Ku dan aku adalah Tuhan engkau. Ya. Dikatakan sini ahta'a min syiddatil farah. Maknanya dia sudah tersalah kerana sangat gembiranya. Jadi hal ini tidak berdosa kerana dia tidak sengaja. Ya, tapi Allah menerima, ya, kegembiraan itu. Allah menerima kegembiraan itu, ya, daripada mereka yang bertaubat atau kembali kepada Allah, yang bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi ucapan ini, ya, buka kita boleh baca, ya. Mana doa ni jangan kita baca macam ni pula. Ya, besok pula jadikan doa pula, ya. Bila jumpa barang, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Kacau, ya. 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 Jadi jangan baca doa ini. Jadi kita boleh kata, ya Allah, engkaulah Tuhanku dan aku hamba engkau. Macam itulah, ya. Ini kerana tak sedar, terlampau gembira sangat, tak sedar perkataan terlepas macam tu, ya. Itu diceritakan oleh Nabi SAW, ya. Baik, ya, kita tengok pada kata asing, ya. Saya baca dulu kata asing. Muka surat 86. Sakoto ala ba'iri, menemukan kembali untanya, iaitu mendapatinya tanpa disengaja. Dari mana ungkapan inilah terkenal sebuah ungkapan semisal ala hobirin sakotta. Engkau telah bertemu dengan ahlinya. Ya. Engkau telah bertemu dengan ahlinya. Jadi rangkapan sakoto ala ba'iri sama dengan ala hobirin sakotta. Perkataan waqad adallahu, adallah daripada perkataan sesat, hilang. Ya. Maknanya yang hilang. Atau bahasa harfiahnya dan sungguh telah hilang ia. Ya. Yakni, unta milik hamba tersebut menghilang dan tidak diketahui ke arah mana perginya. Mana sampai tak nampak pandangan, kan biasanya padang pasir ni luas. Tapi kerana dia lari jauh ni sehingga tak nampak daripada pandangan ke mana dia pergi. Falatun, falah. Itu mana padang pasir. Di mana adanya tanah lapang yang sangat luas lagi tidak berpenghuni. Ada juga yang berpendapat, ya, tanah lapang yang tidak ditumbuhi apa-apa pun. Dan tidak pula terdapat air padanya. Menurut saya, katanya pendapat terakhir itu majruh, iaitu lemah. Ya, marjuh, iaitu lemah. Kerana dalam hadis di atas disebutkan keberadaan pohon dan tumbuh-tumbuhan. Mana adalah pohon, mungkin pohon ini bukan pohon besar, ya, pohon-pohon yang boleh dibuat lindung dah lah. Ya. Jadi kalau bayangkanlah kalau kita kat tengah lapangan dalam musim panas, ya, macam mana terasa panas dia. Ya, apalagi di padang pasir. Ya. Kalau kita tidak biasa, ya, kita dah pening kepala dah boleh pitam dah. Ya. Rohilatah, kenderaannya. Maknanya unta atau hewan lain yang dijadikan kenderaan oleh musafir. Tak nampak langsung kenderaan lain. Dia seorangnya. Hitomiha, tali kekangnya. Ya, tali kekangnya ni mana tali yang di leher tu yang kita, ya, boleh pandu. Ya, boleh tarik. Itu mana tali kekangnya. Kalau kita tarik tu daripada leher tu. Ya. Kalau kerbau diikat ke hidungnya. Ya, senang nak ditarik. Jadi kalau kerbau diikat ke hidung. Ya. Jadi itu namanya tali kekangnya. Ya. Tali ini terbuat dari, ya, serabut, bulu. Serabut tu sabut lah. Bulu atau linen. Salah satu ujungnya biasa diikat dengan ujung yang lain sehingga menjadi seperti lingkaran.
lantas diikat pada leher hewan tunggangan serta pada bahagian depan hidung dan mulutnya. Yang biasa kita lihat tu, daripada leher, tali itu diikat sampai ke atas hidung. Itu namanya tali kekang. Tali yang boleh kita tarik, tali yang boleh kita pandu. Baik, kandungan hadis. Silakan, siapa nak baca? Penetapan. Okey, teruskan lagi. Penetapan. Okey, sila. Apa ni? Hajar Sharifah baca. Hajar Sharifah baca ya. Jadi beginilah ya, sifat Allah dikatakan sebagai Allah gembira contohnya. Jadi yang kita selamat memberi faham begini, ya, yang layak bagi Allah. Allah ada sifat gembira, Allah ada sifat marah, ada sifat murka. Itu yang layak bagi Allah. Jangan disama-samakan, dimisal-misalkan dengan makhluk. Bila disamakan, dimisal-misalkan, itulah yang kita sudah tersesat dengan akidah yang menyeleweng. Ataupun kita akan tergelincir daripada akidah sebenar. Sebab kita telah menyamakan Khalik ni Maha Pencipta dengan makhluk. Makhluk ni kita, Khalik ni Allah. Khalik ni mana yang mencipta, iaitu Allah. Jadi sebaiknya kita berpegang, Allah juga bergembira dengan hamba-Nya itu, dengan ucapan hamba-Nya itu, walaupun dikatakan ucapan tadi tersalah dan tidak disengajakan. Jadi pahaman kita, saya ulangi, pahaman kita katakan gembira Allah, gembira yang layak baginya. Jadi kita tidak tahu hakikatnya kegembiraan Allah. Macam Allah kata, redha, senang, yang layak bagi Allah. Lagi berdasarkan
Ya, itu yang saya katakan tadi, bahawa ya dalam hal-hal yang berkaitan dengan sifat Allah, ya kita kena serahkan atau kembalikan kepada Allah. Itulah yang selamat. Kita terjemahkan Quran, kita baca Quran dan terjemahkan Quran. Ya selalu kita akan jumpa Allah bersemayam atas arasy. Ya, kadang Allah menyebut wajhullah, wajah Allah. Ya, Allah mengatakan ya pada hari kiamat nanti ya Allah akan gulung ya akan gulung langit dengan tangan kanannya dan bumi dalam genggamannya. Jadi kalimah-kalimah macam ni adalah kalimah-kalimah yang mutasyabihat, yang mana ya kita serahkan pada Allah yang layak bagi Allah. Jangan mempersamakan dengan makhluk. Terutama ya kita menyamakan dengan ya sifat kemanusiaan. Jadi kalau hal ya kita tak faham dalam hal ini, maka ya tergelincirlah kita. Ya. Kita telah menyamakan ya Allah itu sama dengan makhluk. Jadi jangan demikian. Allah Maha mendengar. Yang layak bagi Allah. Allah hampir. Kami lebih hampir. Ya, kalau hampir itu adalah tafsirannya. Hampir itu ialah ilmu Allah yang hampir. Ya, pendengaran Allah yang hampir. Penglihatan Allah yang hampir. Ya, itu boleh dikatakan hampir. Boleh dikatakan yang hampir itu ialah sifat-sifat Allah, pendengarannya, penglihatannya dan juga ilmu Allah. Ya. Itu cara kita nak selamat. Ya. Jadi sifat gembira, sambung. Sifat gembira bagi Allah ya, baik nanti baik Quran ataupun hadis. Ya, memaklumkan ya bahasa-bahasa yang dikatakan ya mutasyabihat. Seperti ada satu dalam hadis, Allah turun sepertiga malam pada tiap-tiap malam ke langit dunia. Ya, jadi hadis ini hadis yang sahih. Jadi di situ Allah turun sepertiga malam pada tiap-tiap malam ya ke langit dunia. Barang siapa meminta akan diperkenankan. Ya. Siapa yang berlindung akan dilindungi. Jadi artinya ya sepertiga malam itu adalah doa mustajab. Ya, siapa-siapa yang ada perkara besar nak dihadapi, ya hendaklah dia bangun sepertiga malam, buat solat malam dan berdoa. Sebab ya itulah masa mustajab. Ya, tak payah nak tunggu ya hari Arafah. Ya. Nabi kata ada pada tiap-tiap malam, sepertiga malam. Jadi apa pembahasan di sini ialah perkataan turun. Jadi turun itu yang layak bagi Allah. Ya kita jangan nak tafsir-tafsirkan lagi. Yang layak bagi Allah selamat. Kita tak tahu. Tapi itulah yang dibahasakan dalam hadis, Allah turun sepertiga malam. Ya. Baik, sambung keluasan. Ya, rahmatnya nanti ya, rahmatnya tengok. Ya, rahmat Allah. Ya, luas. Padahal ramai orang yang zalim. Kalau seandainya tidak ada rahmat Allah Ta'ala, ramai orang zalim terus dihukum masa itu. Dah ramai dah manusia ini tak hidup. Sebab kezalimannya. Tapi dibagi kesempatan untuk ya dia bertaubat. Ya, seandainya dia kembali kepada Allah, bukankah ini satu nikmat buat dia? Bersyukur dia dipanjangkan umur, dia dapat jumpa jalan untuk bertaubat.
Kalau tak, dia akan mati dalam keadaan yang berdosa. Ya. Lagi seseorang, Seorang yang ya macam nanti ni macam tadi. Macam tadilah. Maknanya Allah tidak hukum. Ya, ketika dia panik ataupun dia bingung, tersalah. Sehingga berdoa pun tersalah. Padahal doa itu syirik. Ya. Tapi dia tidak sengaja. Ya. Lagi? Ya, pendek kata, dah tak ada makanan, tak ada minuman. Ya, apa akan jadi pada kita? Perjalanan masih jauh lagi. Nak patah balik pun jauh. Pada masa itu, tidakkah kita mati dalam kebuluran? Ya, di tengah-tengah padang pasir. Jadi ini dikatakan rahmat Allah Ta'ala. Ya, telah melembutkan binatang ini untuk kembali semula kepada tuannya. Ya, jadi unta ini balik kepada tuannya. Siapa yang menggerakkan hal demikian kalau tidak Allah? Ya. Nah, sedangkan pada asalnya dia telah mengkhianati tuannya. Dia lari daripada tuannya. Ya. Tak sedih ke tuannya. Ya. Lagi? Ya, jadi hal yang demikian, kalau kita sampai kepada satu peringkat yang mana dilalui oleh hamba itu, artinya kita hendaklah kembali berserah kepada Allah Ta'ala. Kita tidak ada daya dan upaya kita. Seperti juga satu kisah, seorang yang singgah ke tempat solat, seorang musafir, dengan untanya, dia pun singgah di tempat solat. Lalu dia solat, dan diikatlah untanya, sementara dia solat tadi. Lalu dia solat, keluar solat, unta yang diikat tadi sudah terlepas, hilang entah ke mana. Seolah-olah ceritanya macam cerita tadi juga. Tapi ini satu kisah lain pula. Dia punya unta tadi hilang daripada ikatan dia setelah dia menunaikan solat. Lalu perjalanan masih jauh dan nak kembali pun jauh. Kalau tidak ada kenderaan, sesuatu yang paling menyusahkan kita, mensukarkan kita. Jadi pada masa itu dia pun termenung dan dia pun berdoa kepada Allah. Sambil duduk di pintu masjid tadi, menghala ke lapangan, dia pun termenung dengan berdoa, Ya Allah, sesungguhnya aku telah menunaikan hakmu, tunaikanlah hak aku. Jadi hilangnya hak dia kerana dia menunaikan hak Allah. Bukan sengaja-sengaja. Bukan dia pergi jalan-jalan ke pasar-pasar, bukan. Dia hanya nak singgah, nak menunaikan hak Allah, iaitu solat. Dalam dia menunaikan hak Allah, hak dia pula hilang. Hak dia pula hilang. Jadi dia mengadulah, Ya Allah, sesungguhnya aku telah menunaikan hakmu. Tunaikanlah hak aku pula. Dia mintalah supaya ditunaikan hak dia pula. Dia minta macam tu. Kemudian, tak lama kemudian unta tu sampai. Unta tu datang. Itu dikatakan Allah Ta'ala punya kuasa. Lagi disunahkan
Tak faham pun. Muhasabatun nafs itu mana munasabah diri. Muhasabah diri. Muhasabah diri. Mana kita muhasabah dirilah diri kita ya. Hitunglah diri kita sendiri ya. Jangan nak tudung orang lainnya. Kita muhasabah diri kita dulu. Macam itulah ya. Jadi maka sampai ke situ dulu untuk hadis yang kita sambung dengan pelajaran surah akan datang, kita boleh sambung lagi hadis yang ke-16 insya-Allah. Okey, hadis hari itu kau sampai berhenti ke berapa? 16. Hadis pula. Sorok ya 16. Tasrif lafif ya min babi fa'ila yaf'alu. Ya, contoh yang dibagi ialah qawiyah yaqwa, kuatan. Yang mana kuat atau teguh ya. Nah, saya nak pastikan masdarnya apa? Masdar. Amarnya apa amar dia? Daripada qawiyah tu. Qawiyah yang dibagi tu. Amarnya apa? Iqwa ya. Buat pembetulan je iqwa. Iqwa la taqwa. Amar dengan nahi itu buat pembetulan. Iqwa dengan la taqwa. Nahi nahi la taqwa. Sebab hadis tu saya bagi yang lama tu belum buat pembetulan. Yang dulu ikwi, sebenarnya ikwa ya. Ikwa la taqwa. Okey, sekarang ni tamrin. Yang pertama ialah dawiyah. Mudhari'nya apa? Idwa ya dawiyah ya dua. Masdarnya dawan. Amar dawan. Amar idwa. Bukan idwi ya, idwa. Nahi la tadwa. Isim fa'il dawin. Isim maf'ul madwiyun. Makan maduan. Zaman maduan. Alat miduan. Madi majhul duwiya. Mudhari' majhul yudwa. Okey. Itu mana sakit. Kalau yang nombor 2 mana sesat. Wawiya. Mudhari'nya yagwa. Masdarnya ghawayatan. Amar igwa. Nahi la tagwa. Isim fa'il wawin. Isim maf'ul magwiyun. Makan. Magwan. Zaman. Magwan. Alat. Migwan. Madi majhul. Huya. Mudhari' majhul. Yuwa. Okey, nombor 3, zawiyah dengan mana layu. Zawiyah mudhari'nya
Yazwa. Masdarnya zuwiyan. Zuwiyan. Amar nahi. Izwa la tazwa. Isim fa'il, isim maf'ul. Zawin mazwiyun. Makan zaman alat. Mazwan mizwan. Madi majhul, mudhari majhul. Zuwiya yuzwa. Yuzwa. Okey, nombor 4, ya, warima dengan makna bengkak. Ya, bukan wabika. Mana? Lawiya dengan makna bengkok. Lawiya. Mudhari'nya apa? Lawiya yalwa. Masdarnya lawan. Amar nahi. Ilwa nahi la talwa. Isim fa'il, isim maf'ul. Lawin malwiyun. Makan zaman alat. Malwan milwan. Makan. Okey, madi majhul, mudhari majhul. Luwiya yulwa. Okey. Itu makna, ya, bengkok. Nombor 5, makna binasa. Tawiya. Mudhari'nya apa? Yatwa. Masdarnya tawan. Amar nahi. Bukan itwa, jangan wi lagi, ya. Itwa, ya. Itwa la tatwa. Isim fa'il, isim maf'ul. Tawin matwiyun. Makan zaman alat. Matuan mituan. Ya. Madi majhul, mudhari majhul. Tuwiya yutwa. Okey, yang itu makna binasa. Nombor 6, makna yang akhir dahaga. Rawiya mudhari'nya yarwa. Masdarnya rayyan. Ya, rayyan. Amar nahi. Irwa la tarwa. Isim fa'il, isim maf'ul. Tawin marwiyun. Makan zaman alat. Marwan mirwan. Okey, buka lagi mic, ya. Tadi ada gangguan, buka mic lagi. Marwan mirwan. Madi majhul. Ruwiya yurwa. Tak tahu siapa pun
Ada gangguan. Sekejap. Nah, tak dapat lagi sekejap ya. Kan Syarifah Fatimah. Mana Syarifah Fatimah ada gangguan dia punya apa? Mic. Bising. Ya. Masuk aksi. Cuba Wan Syarifah Fatimah buka balik cuba ya. Bising tak? Cuba balik. Bising. Bising. Tutup. Okay. Jadi ya, tamrin yang ke-16 tu dah habis ya. Akan masuk kepada tamrin yang ke-17. 17. Tamrin yang 17 saya hantar dan boleh buat latihan tamrin 17 ya untuk akan datang pula. Itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah hari ini. Sadaqallahul azim.